Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwani daripada Grup 1 akan membentangkan tajuk pengenalan tamadun Islam. First, saya akan membentangkan pengertian tamadun Islam. Dalam bahasa dia, ketinggian budaya, bahasa dan pembukaan bandar. Istilah dia, segala pencapaian dan kemajuan yang meliputi semua aspek kegiatan manusia dari segi kebudayaan, keilmuan dan keagamaan yang berasas prinsip akidah, syariah dan akhlak manusia. Keistimewaan tamadun Islam pula ada 6, iaitu kesejagatan, iaitu dapat diamalkan di mana-mana sahaja tanpa sempadan geografi. Kedua, keterbukaan, menerima kemajuan tamadun lain dan berkembang dalam pelbagai aspek yang melandaskan dengan ajaran Islam. Ketiga, sepanjang zaman, iaitu Islam tidak pernah berubah kerana tamadun Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Keempat, toleransi. Toleransi, hidup harmoni tanpa mengancam hak kebebasan dan menerima semua golongan yang bukan Muslim untuk mengeratkan hubungan sesama manusia. Kelima, kesatuan. Akidah dapat menyatukan umat Islam daripada mengamalkan ajaran yang terpesong. Keenam, yang last sekali, keseimbangan antara dunia dengan akhirat, iaitu Islam menitik beratkan kedua-duanya dari segi fizikal maupun rohani. Seterusnya saya akan membentangkan tentang perkembangan tamadun Islam. Antara perkembangan tamadun Islam ialah zaman Nabi Muhammad SAW semasa di Mekah. Antara perkembangannya ialah kemunculan Islam di Mekah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, baginda berusaha untuk memulihkan akidah masyarakat yang menyembah selain daripada Allah SWT atau mempersekutukannya. Ketiga, baginda menyeru kepada hak persamaan manusia tanpa mengira bangsa dan kaum kerana banyak peperangan berlaku disebabkan perasaan taksub yang mendalam kepada kabilah masing-masing. Yang kedua, zaman Nabi Muhammad SAW semasa di Madinah. Perkembangannya ialah kemunculan kerajaan Islam pertama di Madinah yang terdiri daripada bangsa Arab dan Yahudi. Kedua, Masjid Quba dibina di Madinah yang menjadi pusat keagamaan, pentadbiran, keilmuan dan kemasyarakatan. Ketiga, kewujudan undang-undang pertama negara Islam yang dikenali sebagai Piagam Madinah. Keempat, Mekah telah dibuka di bawah pemerintahan kerajaan Islam. Yang ketiga, zaman yang ketiga ialah zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Antara perkembangannya ialah memerangi golongan murtad setelah kemunculan nabi-nabi palsu seperti Musailamah bin Habib yang dikenali sebagai Musailamah Al-Kazib di Al-Yamamah sehingga dapat menghalangkan mereka. Mengarahkan tulisan Al-Quran. Yang kedua, mengarahkan tulisan Al-Quran dikumpulkan untuk dijadikan salinan rasmi khalifah kerana Rasulullah SAW tidak menyimpannya. Yang ketiga, perluasan negara Islam sehingga ke Iraq dan Syam setelah melalui beberapa siri peperangan. Zaman yang keempat adalah zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Antara perkembangannya ialah Baitul Maqdis di Palestin telah jatuh di bawah pemerintahan kerajaan Islam pada tahun 636 Masihi tanpa berlaku pertumpahan darah dan Umar sendiri menerima penyerahan rasmi kota tersebut. Yang kedua, menyambung usaha meluaskan negara Islam di Iraq dan sekitarnya sehingga dapat menewaskan Empayar Parsi pada tahun 642 Masihi. Yang ketiga, negara Mesir juga jatuh ke tangan kerajaan Islam setelah mengalahkan tentera Rom pada tahun 642 Masihi. Yang keempat, menggalakkan rakyat untuk membuka tanah-tanah pertanian yang baharu dan mengambilnya semula jika tidak diusahakan. Untuk yang keenam adalah zaman Khalifah Uthman bin Affan. Tahun tu Khalifah Uthman bin Affan yang memerintah negara tersebut.
Beliau memerintah selama 12 tahun, iaitu dari tahun 644 Masihi sehinggalah 654 Masihi. Okey, apa dia punya perkembangan dia masa Uthman bin Affan ni memerintah? Okey, dia ada 2. Satu, meluaskan kerajaan Islam, iaitu di sebelah timur dan di sebelah barat Afrika Utara. Okey, seterusnya adalah penulisan semula Al-Quran, iaitu dia menggunakan satu bentuk tulisan, iaitu Rasam Uthmani, untuk mengelakkan perpecahan umat Islam yang hanya disebabkan perbezaan kiraat dan tulisan Al-Quran. Next, iaitu zaman Ali bin Abi Talib. Okey, beliau memerintah selama 5 tahun, dari 656 Masihi sehingga 661 Masihi. Okey, apa dia punya perkembangan, apa usaha yang beliau lakukan? Okey, beliau lakukan adalah memerangi golongan Khawarij. Okey, yang cuba untuk memecah belahkan kesatuan umat Islam atas sebab mereka tidak bersetuju dengan penyerahan jawatan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Terusnya yang ke-8 adalah zaman kerajaan Bani Umayyah. Okey, iaitu dari 660 Masihi sehingga 750 Masihi. Alright. Masa tu negara tu diperintah oleh Umar bin Abdul Aziz. Okey, time Umar bin Abdul Aziz ni memerintah, time tu lah adanya zaman kecemerlangan. Kerana apa yang boleh jadi zaman kecemerlangan? Sebab beliau menegakkan keadilan secara menyeluruh. And then dia sejak daripada pembunuhan ke atas kematian Saidina Uthman, beliau memulakan balik perluasan negara Islam. Okay. And then pencapaian beliau yang beliau buat adalah beliau berjaya menghapuskan kemiskinan di negara Islam. Dan ilmu sains dan teknologi mula berkembang time zaman tu. Okay, seterusnya adalah zaman kerajaan Abbasiyah. Okey, yang bermula pada tahun 750 Masihi dan berakhir pada 1256 Masihi. Okey. Time tu, Baghdad dia menjadi tempat pusat keilmuan yang terkemuka time tu. Okey. Kemudian, masa zaman Abbasiyah ni, mula adanya universiti. Okey, iaitu apa? Iaitu Universiti Qurtabah di Andalas dan Universiti Al-Azhar di Mesir. Okey, seterusnya tentu mula ada aktiviti penterjemahan ilmu semakin meluas. Okey, bahasa Yunani, bahasa Parsi, bahasa India ke dalam bahasa Arab. Seterusnya adalah pengenalan Baitul Muqaddis yang diperkenalkan oleh Solihuddin Al-Ayyubi. Right. Seterusnya adalah kemunculan time tu masa zaman kerajaan Abbasiyah. Mulalah munculnya tokoh-tokoh yang hebat. Okey, iaitu dalam bidang apa? Dalam bidang hadis, dalam bidang fiqh, dalam bidang sains Islam. Time itulah zaman yang maju. Dan akhir sekali adalah zaman kerajaan Uthmaniyah, iaitu bermula pada tahun 1269 Masihi dan berakhir, terbalik, dari 194 Masihi sehingga 1299 Masihi. Terbalik. Okey. Time tu, dia diperintah oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, iaitu Al-Konstaniye ditawan oleh tentera Islam yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, betul. Okay, seterusnya adalah kerajaan Uthmaniyah mempertahankan negara Islam daripada serangan tentara salib. Time tu tentara salib bangkit untuk menyerang negara Islam. Okey, kemudian Istanbul jadi tempat pusat perdagangan. Yes, betul. Lepas tu, time tu baru adanya pembinaan landasan kereta api dari Syam ke Madinah. Okey, after tu wujudnya bursa saham di Istanbul. Okey, kemudian masa zaman Uthmaniyah ni mulanya diperkenalkan wang kertas pertama di bawah kerajaan Uthmaniyah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perbezaan tamadun Islam dengan tamadun Barat.
Tamadun Islam mempunyai tiga perbezaan, iaitu Islam adalah asas tamadun dan prinsip-prinsipnya tidak akan berubah-ubah. Yang kedua, berasaskan konsep keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, iaitu antara dunia dengan akhirat. Seterusnya, kemajuan mestilah tidak bertentangan dengan objektif dan tujuan agama. Tamadun Barat pula mempunyai tiga bahagian juga, iaitu agama ialah kebudayaan masyarakat yang boleh berubah-ubah. Yang kedua, hanya menubuhkan kepada aspek-aspek keduniaan semata-mata tanpa menghiraukan tuntutan agama. Yang terakhir, kemajuan mengutamakan keuntungan semata-mata tanpa terikat dengan nilai-nilai yang dianjurkan oleh agama. Seterusnya, kesan tamadun Islam. Kesan tamadun Islam mempunyai 5 bidang dan sumbangannya. Bidang yang pertama ialah sosial. Sumbangannya ada 3, iaitu memperkenalkan prinsip persamaan antara manusia kerana mereka berasal daripada bapa yang satu, iaitu Nabi Adam. Prinsip persamaan ini telah berjaya menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia dan diterima oleh pelbagai bangsa. Bahagian yang kedua pula mempromosikan kedamaian dan toleransi antara agama sehinggakan masyarakat bukan Islam bebas mengamalkan agama mereka selagi ia tidak menimbulkan kemadaratan. Yang ketiga pula, memartabatkan keadilan sehingga semua golongan termasuk mereka yang bukan Islam mendapat jaminan hak masing-masing dalam negara Islam. Bagi bidang yang kedua ialah ekonomi. Sumbangannya ialah menutup ruang penindasan golongan kaya ke atasan golongan miskin dengan memberikan alternatif muamalah secara Islam yang bebas daripada riba dan perjudian. Yang kedua, menjamin hak untuk menjalankan aktiviti ekonomi kepada semua golongan. Yang ketiga pula, memperkenalkan prinsip ekonomi yang tulus bagi membolehkan anggota masyarakat bersaing antara satu sama lain secara harmoni dan saling membantu. Bagi bidang yang ketiga pula, sains dan teknologi, mempunyai satu sumbangan iaitu mempunyai tokoh yang menyumbangkan penulisan dalam pelbagai bidang seperti bidang perubatan iaitu Ibn Sina serta bidang matematik dan astronomi iaitu Al-Khwarizmi. Bagi bidang yang keempat pula, bidang falsafah. Sumbangannya ialah mempunyai tokoh falsafah terkenal seperti Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibn Sina. Yang kedua, sebahagian mereka menterjemah ilmu falsafah Yunani ke dalam bahasa Arab. Bagi bidang yang terakhir pula, keamanan global. Sumbangannya ialah Syekh Abdullah bin Bayyah telah menerima anugerah Duta Kebebasan dan Keamanan pada sidang kemuncak global tentang agama, keamanan dan keselamatan kali kedua oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan April 2019. Sekarang kita menyambung kepada idea untuk mengembalikan kegemilangan tamadun Islam dan diamalkan dalam kehidupan. Yang pertama, menghormati sumbangan tamadun-tamadun dari timur atau barat dan mengambil serta mencontohi kebaikan yang terkandung dalamnya. Seperti ulama silam yang berlumba-lumba untuk menterjemahkan ilmu yang bermanfaat ke dalam bahasa Arab. Yang kedua, mempelajari ilmu-ilmu bermanfaat yang ditulis oleh tokoh-tokoh terkemuka pada masa kini, sama ada daripada kalangan orang-orang Islam atau bukan Islam. Yang ketiga, meniru sikap yang positif daripada masyarakat yang bertamadun tinggi walaupun bukan Islam, seperti rajin belajar dan bekerja. Yang keempat, memanfaatkan teknologi tinggi yang terkini dalam menjalani kehidupan harian jika ia tidak membebankan kewangan. Yang kelima, jauhi budaya asing yang boleh menjejaskan akidah, akhlak dan ibadah kita. Sekian, terima kasih.